Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada bacaan kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Kita sampai pada kalam Muhasyi, qauluhu adamu jami'i sifatil ma'ani. Mensyarahkan pada kata syarih rahimahullah, au hiya syartun fil jami'i. Berkaitan perbincangan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ataupun kita boleh katakan hayat itu syarat pada sekalian sifat. Yalzamu min adamiha, yang lazim daripada ketiadaan ia hayat. Adamu, fa'il bagi yalzamu, lazim oleh ketiadaan jami'i sifatil ma'ani. Yalzamu min adamiha, lazim daripada tiadanya sifat hayat oleh tiadanya segala sifat ma'ani. Bila tidak ada hayat, maka takkan ada sifat-sifat ma'ani yang lain. Wala yalzamu min wujudiha wujudun wala adamun, dan tidak lazim daripada ada sifat itu bahawa tak lazim oleh ada dan tidak lazim oleh tiada. Wa hadha haqiqatus syarti. Dan ini hakikat bagi syarat. Okey, habis kita masuk pada kalam Muhasyi rahimahullah. Qala al-Muhasyi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qauluhu adamu jami'i sifatil ma'ani. Tiada segala sifat-sifat ma'ani. Ay ma'adaha, yakni sifat ma'ani yang selain dirinya, selain hayat lah. Jadi hayat itu syarat kepada sifat-sifat ma'ani lain. Lazim daripada tidak ada hayat, maka tidak adalah sifat-sifat ma'ani hak lain. Hak lain tu makna yang tak termasuk dirinya. Idh minal ma'lum anna syai'a laysa syartan fi nafsihi. Kerana telah maklum, sesuatu tu dia bukan syarat bagi diri dia sendiri. Dia menjadi syarat bagi yang lain, tapi dia tu bukan syarat bagi diri dia. Sebab kalau dia tu syarat kepada dirinya, maka berlaku dia panggil istima'ud diddain lah. Nampak tak? Istima' diddain. Sebab syarat bagi diri dia. Kena syarat kena ada dulu, baru ada masyru'. Nampak? Tapi macam mana nak ada syarat? Kan syarat itu. Syarat itu diri masyru'. Jadi dia tu berlaku berhimpun di situ diddain. Tak? Dia asal tak ada lagi sehingga ada syarat. Syarat tu diri dia. Jadi di situ mustahil bahawa sesuatu tu jadi syarat pada dirinya. Ini perbincangan dari segi apa itu hakikat syarat je lah. Okay, habis. Qauluhu wa hadha ay ma dhukira, barang yang telah disebut, minat ta'rifi. Wa fi ba'dhi nusakhi, pada sebahagian daripada nuskhah kitab ini, nuskhah syarah bagi kita, syarah inilah sebahagian daripada syarah Hudhudi ni. Wa hadhihi, di sini dia kata wa hadha haqiqatus syarti. Jadi hadha guna lafaz muzakkar. Sebahagian daripada nuskhah ada yang guna hadhihi. Kenapa guna hadhihi? Unnitha, ditakniskan bi'tibari kauni ta'rif haqiqatan lah, kauni ta'rif haqiqatan tafsiliyatan lil mu'arraf. Kerana mengiktibarkan bahawa ta'rif itu
ialah hakikah tafsiliyah bagi mu'arraf, bagi sesuatu yang ditarifkan. Jadi bila dia tu hakikah tafsiliyah, maka dhamir pun dhamir muannah lah. Jadi sebab tu hadhihi dia guna. Wa dhalika li anna kullan min at-ta'rifi wal mu'arraf. Kerana setiap daripada ta'rif dan mu'arraf. Contoh apa? Contoh kal insan wal hayawan syai'un wahid. Kita ta'rifkan mu'arrafnya insan. Ta'rifnya insan itu hayawanun natiq. Jadi ta'rif iaitu hayawan natiq itu dan juga mu'arraf iaitu insan, benda yang satulah, syai'un wahid. Wal muradu bihi, maka yang dimaksudkan di sini ialah al-haqiqah. Ialah hakikat. Lakin al-mu'arrafu, tetapi mu'arraf itu haqiqatun ijmaliyatun. Mu'arraf ialah hakikat secara ijmali. Wat ta'rif haqiqatun tafsiliyah. Adapun ta'rif dia hakikah yang tafsiliyah. Okey, antara insan dengan haiwan natiq. Jadi insan tu mu'arraf dia, benda yang kita nak ta'rifkan iaitu insan. Ta'rif dia ialah hayawanun natiq. Maka insan tu dia sebenarnya hakikah ijmaliyah. Dia menceritakan hakikat secara umum manusia. Secara perinciannya ialah ada pada ta'rif, iaitu hayawanun natiq. Faka'annahu qala, maka di sini seakan syarih berkata wa hadhil haqiqatu wa hadhihi al haqiqatu at tafsiliyatu wa hiya at-ta'rif al-madhkur hiya haqiqatu syarti, ialah hakikat syarat. Wa hadhihi al haqiqat tafsiliyah. Apa dia hakikat tafsiliyah? Ta'rif yang telah disebut dahulu. Yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam, itu ialah hakikah tafsiliyah. Iaitu hakikat syarat itulah. Bi'tibaril alfaz, dengan i'tibar melihat kepada lafaz ad-dallati ala ta'rif, yang menunjukkan atas ta'rif. Okey. Jadi bila begitu, bila diiktibarkan lafaz, maka wa yuqaddar, maka ditakdirkan mudhafun, ditakdir mudhaf fil khabar, pada khabar. Jadi hadhihi haqiqatu syartu, takdir macam mana? Wa takdir fi hadhihi alfaz, wa takdir fi hadhihi alfaz, hadhihi wa takdir. Kalau ada nuskah berbeza, tolong komen, tolong sebut dalam ruangan komen. Wa taqdir fi hadhihi al-alfaz dalun, pada lafaz ini ada yang menunjuk dalun, atau kita dalu haqiqati syarti, menunjuk kepada hakikat syarat. Ai dalatun alaiha, iaitu yang menunjuk kepada hakikat syarat. Jadi ada mudhaf yang ditakdirkan. Apa tu? Iaitu lafaz yang dal, yang menunjuk kepada hakikat syarat. Pada kalam kan, fahadhi al-faha. Jadi fahadhihi wa takdir, situ wa takdir fahadhihi al-alfaz. Okey, fahadhihi, jadi tak ada itulah tak. Ya. Jadi nampaknya sebab itu pelik mari mana fi ni. Wa takdir fahadhihi alfaz, fahadhihi alfazu, maka ini lafaz, ini lafaz dalu haqiqati syarti, ialah petunjuk kepada hakikat syarat. Petunjuk kepada hakikat syarat. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Jadi di sini satu nuskhah, wa fi nuskhatin ditulis apa? Wa fi nuskhatin wa taqdir
fahadhil alfaz. Fahadhihi al-alfaz. Fahadhihi al-alfaz. Okey. Dan takdirnya maka ini lafaz. Dalu haqiqati syarti. Petunjuk bagi hakikat syarat. Kerana apa? Kerana yang dibincangkan ialah lafaz. Lafaz dalam takrif itu dia menunjuk kepada hakikat syarat. Ai dalatun 'alaiha. Yang menunjukkan kepada hakikat syarat. Jadi ada di situ mudhaf yang ditakdirkan. Ditakdirkan. Ditakdirkan iaitu dal, menunjuk itu. Dalalah ataupun dal itu hakikat. Hadhihi haqiqatu syar. Hadhihi lafaz itu dalu haqiqati syar. Dia itu yang menunjuk kepada hakikat syarat. Jadi ada mudhaf iaitu dal tadilah. Wa fi ba'dhi nusakhi, pada sebahagian nuskah lain pula, li'anna, mari dengan jalan illah pula. Li'anna hadhihi, kerana ini apa? Wa huwa, ini li'anna hadhihi haqiqatus syar. Haqiqatus syarti, kerana ini ialah hakikat syarat. Bila begitu dia datangkan dengan lam ta'lil. Ta'lil kepada mana tu? Wa huwa ta'lilun li ta'rifis syarti. Maka dia itu menjadi ta'lil kepada ta'rif syarat. Bima dzukira, dengan barang yang telah disebut. Kenapa syarat itu begian-begian? Kerana itulah hakikat syarat. Kerana itulah hakikat syarat. Ai innama urrifas syartu. Takdir dia gini. Hanya senya ditakrifkan syarat. Bima dzukira, dengan barang yang telah lalu. Lianna hadza, kerana ini haqiqatus syarti. Kerana ini ialah hakikat syarat. Fil waqi'i, pada diri yang sebenar. Wa nafsil amri, dan pada hakikat yang sebenarnya. Jadi dia menjadi takrif. Kenapa ditakrifkan begitu? Kerana takrif gitu, kerana itu dia hakikat syarat. Okay, jelas. Qawluhu was-sam'u wal-basar. Kita masuk kepada sifat seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullah, was-sam'u wal-basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Kemudian sifat sama' dan sifat basar yang bertakluk keduanya dengan sekalian yang ada. Qala asy-syarih rahimahullah, hadza aidan ma'tufun ala ma taqaddama. Ini juga diatafkan kepada yang telah lalu. Wa ma'na sam'i alladhi huwa sifatun li maulana jalla wa azza, dan makna sama. Sama yang kita bincang ni ialah sama sifat bagi Allah Ta'ala. Ta'rif dia macam mana? Huwa ma'nan qa'imun bidzatihi, iaitu makna dengan erti sifat. Sifat yang ada pada zatnya, yang kashifu lahu bihi, yang nyata bagi Tuhan dengan sifat sama ini. Kullu, fa'il bagi yang kashifu. Kullu mawjudin, setiap yang ada. Sawa'un kana qadiman, sama ada yang ada itu qadim, kadzatihi, seperti zat Tuhan, au hadithan, ataupun yang ada itu baharu, kasairil hawadithi, seperti sekalian makhluk-makhluk hak lain. Wa huwa madhhabu asy-syaikh Abil Hasan Al-Asy'ari. Ini mazhab Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi di sisi Abu Hasan Al-Asy'ari, sama' basar ni bertakluk dengan segala benda hak ada. Tak kira lah ada itu suara ke, rupa ke, apa ke, semua bertakluk. Semua bertakluk dengan sama' dan basar. Ini mazhab Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Waqila, kata satu pandangan, innama yata'allaku bil aswat. Bil aswat. Sama' Tuhan ni hanya senya bertakluk dengan suara sahaja. Faqat. Kaifama kana. Tapi sebagaimana ada suara itulah. Apa bentuk jenis suara, maka Tuhan boleh inkishaf bagi Tuhan. Jelas dan nyata bagi Allah Ta'ala. Sama ada suara binatang ke, burung ke, jamadak ke, kuak selu, tak kira.
Tapi suara je lah. Okey. Itu pandangan yang kedua. Wa ma'nal basar. Kita berhenti situ dulu. Kita masuk pada kalam Muhasyir rahimahullah. Kat mana tadi? Qauluhu was-sam'u wal basar. Bermula sama' dan basar. Al fihima. Al alif lam pada as-sam'u wal basar. Tu. Fihima aiwadun 'anil dhamir. Itu ganti daripada dhamir ala madhhabil kufiyin. Ni kalau berdasarkan mazhab kufiyin. Alif lam tu ganti kepada dhamir. Ai sam'uhu. Jadi as-sam'u ialah maksudnya sama' itu, iaitu sama' mana? Sam'uhu ta'ala, sama' bagi Allah Ta'ala. Wa basaruhu, dan basar Allah Ta'ala. Maka wa yuqaddaru, ditakdirkan fi kalamihi jarun wa majrurun, ditakdirkan jar majrur. Bila begitu ada takdir jar majrur lah. Bukan. Selesai dah tu. Jadi dalam mazhab Kufi selesai lah. As-sam'u makna sam'uhu. Al-basar basaruhu. Itu satu takdir. Jadi al-fihima iwadun 'anid dhamir. Satu. Ini yang kedua pula. Yang ni yang pertama tadi. Sama ada alif lam tu dia mengganti kepada dhamir. Atau mazhab Kufiyun yang mengharuskan al tu ganti dhamir. Yang kedua, kita takdirkan pada kalam itu ada jar majrur yang dihazaf. Ai as-sam'u lahu. Sama' bagi Tuhan. Wal basaru lahu. Dan basar bagi Tuhan. Ditakdir itu kenapa? Li'annal qasda. Kerana qasad perbincangan ialah at-takallumu. Ialah berbincang, menghuraikan, bercerita tentang sam'ihi, tentang sama' Tuhan, wa basarihi, dan basar Tuhan, la ala mutlaqi sam'in wa basar, bukan semata-mata nak bincang tentang sifat sama' dan sifat basar. Hak umum secara makhluk ke hak Tuhan, bukan nak bincang pasal sama' basar Tuhan. Sebab itu boleh sama ada kita nak takdirkan yang kedua, as-sam'u ay as-sam'u lahu wal basar wal basaru lahu. Okey. Sah. Kemudian katanya sesat situ. Yang kedua, faedah yang seterusnya, wa quddima as-sam'u 'alal basari, dan didahulukan sama' dulu di atas basar. Kenapa bilang sama' dulu? Bilang sama' dulu baru bilang basar. Li'annahu afdalu minhu, kerana sama' itu lebih afdal daripada basar. Pendengaran itu, ni nisbah kepada makhluk ni. Kerana di sisi makhluk, sifat pendengaran itu lebih mulia, lebih afdal daripada penglihatan. Fi haqqil hawadithi. Tu dia kata pada hak makhluk. Ala sahih. Di atas pandangan yang sahih, sifat sama' ni lebih tinggi dia. Lebih mulia dia daripada sifat basar. Kenapa? Limaziyatihi, kerana keistimewaan dia, kelebihannya alaihi, di atas basar. Lebihnya sama atas basar. Kenapa? Id'amatu wujuhil rusydi, kerana umum jalan-jalan rusydi, jalan-jalan irsyad, tunjuk ajar dan hidayah itu, wa talaqi asy-syara'i, dan jalan dapat mentalaki, menerima syariat, wal kutubi al-munazzalati, dan kitab-kitab yang diturunkan, innama huwa bis-sam'i, hanya saja dengan sama'. Jadi kebanyakan cara untuk mendapat hidayah, memberi irsyad, menerima syariat yang diturunkan, mendengar kitab-kitab Allah Ta'ala, wahyu Tuhan, ialah dengan sama'. Wali annahu, dan kerana lagi pula, yudraku bihi, dapat diidrak, dapat tahu, dapat capai, dapat mencapai dengan sama' itu, li'annahu yudraku bihi kullu jihatin, dapat diidrak dengannya setiap jihah. Dapat diidrak setiap jihah.
setiap arah kita dapat dengar. Jadi pendengaran ini, sifat pendengaran ini dapat didengari, dapat kita capai daripada setiap arah. Wa fi sairil ahwal, dan pada sekalian keadaan. Dapat. Wal basaru, adapun basar, yatawaqqafu ala jihatil muqabalah, hanya saja terhenti atas pihak berdepan. Kalau melihat, hanya kita boleh melihat hak depan kita. Wa tawassuti, dan yatawaqqafu ala jihatil muqabalah sabdu salah ni. Wa tawassuti nurin, dan dengan perantaraan cahaya. Juga kalau penglihatan ni mesti berdepan benda yang kita nak tengok. Mesti benda itu ada dengan perantaraan cahaya. Kita dengan benda yang kita nak tengok mesti ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, gelap katut, tak boleh nampak juga. Ada pun pendengaran, dalam gelap boleh dengar. Dalam gelap boleh dengar. Tak sahkan dalam gelap, dalam air boleh dengar. Nampak tak? Dalam air boleh dengar. Boleh dengar pula daripada sekalian jihad. Maka lebih sama daripada basar. Okay. Wa ma dzakarahu, setelah itu, wa ma dzakarahu ba'duhum, dan apa yang menyebutkan dia oleh sebahagian mereka para ulama, min tafdilil basari alaih, daripada lebihnya sifat basar atas sifat sama itu, li'annahu, ni ada sebahagian dia kata lebih penglihatan ni. Penglihatan lebih daripada pendengaran sebenarnya. Ini nisbah bagi makhluk ni, bukan bincang pasal samak pasal Tuhan ni. Cuma ilah tu buat apa disusun samak dulu baru basar. Wa ma dzakarahu ba'dhum min tafdhilil basari alaih li'annahu yudraku bihi al-ajsamu wal alwanu wal hay'atu, kerana dapat reti dengan basar ini jisim-jisim. Kita tahu, kita nyata, ni jisim, ini komputer, ini laptop, ini handset, ini meja. Wal alwan, warna-warna. Wal hay'atu, dan keadaan-keadaan. Berdiri, duduk, kita boleh nampak dengan apa? Kita boleh tahu dengan mata. Bi khilafis sam'i, lain dengan pendengaran. Fa innahu qasirun 'alal aswat, kerana pendengaran ini hanya terhad di atas suara saja. Pendengaran ni kita tak tahu. Orang hok cakap itu warna kulit dia ke mana? Tinggi ke rendah? Tak tahu suara sahaja. Hatta pun kita nak tahu usia pun tak boleh. Orang cakap tu orang muda ke orang tua? Kadang-kadang nampak suara tua tapi orang muda. Kadang suara muda tapi orang tua. Jadi wa ma dzakarahu mubtada', khabarnya mardudun. Ada orang kata bahawa basar ini melebihi samak kerana ciri tadi. Pandangan itu mardud, ditolak. Kenapa? Bi anna kathrata hadhihi muta'allaqat, kerana banyaknya perkara-perkara yang bertakluk. Basar takluk dia dengan banyak. Warna, jisim, hay'ah, takluk belaka. Samak takluk dengan aswat saja. Banyaknya muta'allaq ini, bi anna kathrata hadhihi al-muta'allaqat fawaidu dunyawiyatun, itu faedah dunia sahaja. La yu'awwalu alaih, tidak dipergantung. Orang tak pegang, orang tak gantung kepada itu. Orang tidak bergantung kepada faedah-faedah dunia ni. Itu faedah dunia saja. Nampak tak? Betul lah boleh tahu banyak, tapi tahu hak faedah dunia saja. Tapi faedah nak irsyad, dapat reti, dapat faham tu banyak belah pendengaran. Dia buat mari contoh. Ala tara, tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu tengok? Anna man jalasa asamma, orang yang duduk mujalasah, duduk dengan orang pekak. Faka'annama jalasa hajaran mulqa, seakan dia duduk dengan batu. Kita duduk dengan orang pekak. Kita duduk macam duduk dengan batu. Makna duduk dengan benda objek tak bernyawa. Dah lewat benda. Duduk. Ada dapat manfaat tak? Tak ada.
Dari segi waktu lah, kalau pergerakan bahasa isyarat tu lain cerita lah. Kalau duduk dengan orang hok tak boleh pekak, kita cakap tak boleh dengar. Dia tak faham bahasa kita. Dia macam duduk cakap dengan batu lah. Duduk dengan batu. Hajaron mulqa, batu yang dicampurkan. Maknanya tidak ada apa-apa manfaat yang dapat kita dapat pada dia atau dia dapat pada kita. Wa in tamatta'a fi nafsihi, walaupun dia itu tamatta'a, dia berseronok diri dia. Dia sendiri tu dia seronok. Oh, dia sendiri ada nak benda banyak dia nak cerita tapi dia nak sampaikan kepada orang. Wa ammal a'ma, adapun orang buta, fa fi ghayatil kamal, pada kehabisan kesempurnaan. Oh, duduk dengan orang buta. Duduk orang buta. Banyak manfaat boleh. Dia cerita, dia nasihat, dia bagi ilmu. Fi ghayatil kamal al-fahmi, kesempurnaan faham, wal ilmi dzauqi, dan ilmu zauq lagi pula kalau orang buta ni lebih di sisi Tuhan. Boleh ilmu zauqi pula. Nampak? Itu makna lebihnya sama ni. Walaupun bahasa dia tak ada, tapi lebih sama tu. Okay. Wa asyara biqaulihi, dan mengisyaratkan Musa dengan katanya al-muta'alliqani, yang bertakluk keduanya, ila akhirih. Isyarat kepada mana? Asyara ila, mengisyaratkan ila annahuma minas sifatil muta'alliqat, daripada sifat-sifat muta'alliqat, sifat-sifat yang bertakluk. Wa inna muta'allaqahuma ila annahuma wa anna muta'allaqahuma, dan bahawa mengisyaratkan bahawa muta'allaq kedua-duanya, perkara yang bertakluk oleh kedua-dua sifat ini, jami'ul mawjudat, sekalian benda yang mawjud, sekalian yang ada. Itu muta'allaq dia. La ba'dhuha, bukan sebahagian saja. Wa kanal aula, maka adalah yang aulanya ayyakula, bahawa syarih berkata al-muta'alliqatani. Baca dengan taknih lah. Bitaknifi. Baca dengan muta'alliqatani. Bukan muta'alliqani saja, muta'alliqatani. Kenapa? Liyunasiba, supaya munasabah qawlahu fima marra, perkataannya yang telah lalu. Thumma sab'un, kemudian sab'un sifatin tusamma sifatul tusamma sifatal ma'ani, kan? Jadi sab'un sifatin tusamma sifatil ma'ani. Jadi supaya munasabah dengan tu. Haitsu lam, sekira-kira, lam yuthbiti ta'a fil adadi, sekira-kira musannif tidak mensabitkan lam yuthbiti ta' fil adad. Mana? Thumma sab'u sifatin. Jadi adad dia sab'u. Tengok pada kalam sebelum ni lah. Sab'u sifatin. Tak. Sab'u ni adad dia. Adad dia tidak ditakniskan. Adad dia ditazkirkan, dimuzakkarkan. Sebab apa? Sebab makdud dia mu'annah lah. Okey, bila begitu, bila tidak mensabitkan ta pada adad, adali zalika, yang menunjukkan demikian, ala kaunil ma'dud, bahawa ma'dud itu mu'annathan, ma'dud tu mu'annah. Bila adad muzakkar, adad 3 hingga 10 ni, bila dia muzakkar, ma'dud dia mu'annah lah. Maka bila begitu, sebab tu dia kata al-muta'alliqani, moleknya ditaknis, al-muta'alliqatani, ditakniskanlah sifat tu juga. Sebab belum ni, masa bilang tentang sifat ma'ani, dia tazkirkan adad, menunjukkan ma'dud itu mu'annah. Maka bila beri sifat kepada mu'annah, sifat tu kena mu'annah jugalah. Tu dia kata. Illa, kecualilah. Ni ada jawab balik pula. Nampak? Andaian tu ulama' ni yang menjadi, mereka ini ahli dan juga mereka ni wasi'ul uqul. Akal mereka tu luas. Mereka tidak lihat pada satu aspek saja. Tidak lihat pada satu aspek. Bukan bijak sana, bijak sini saja, bijak sana. Luas lagi. Mereka melihat dari segi aspek yang banyak. Maka dari segi zahirnya, kita boleh katalah aulanya dengan tak ni. Tapi boleh tak kalau kita nak andaikan, kita nak tazkir, dia kata boleh. Illa an yuqal, bahawa kita katakan an yuqala dzukira.
Dzukkira. Baca mana? Dzukkira. Ditazkirkan. Dzukkira. Ditazkirkan. Mana ditazkir muta'alliqah ni? Bi'tibari ta'wiliha bil wasfi. Kerana kita iktibarkan ta'wil kedua-duanya dengan wasfi. Jadi sekarang ni sifat. Sifat muannas. Ta ni. Sifat juga makna yang sama. Kita boleh wasfun. Sama je. Wasfun. Dibuang wa, maka diganti ta belakang. Diganti ta belakang. Wasfun wasifatun. Waslun wasilatun. Samalah. Macam waslun. Kalau kita tak buat sirah lain, kita buang wa, jadi silatun. Waslun wasilatun. Wasfun wa sifatun. Maka kita iktibarkan bahawa dia itu wasaf, maka bila wasaf muzakkar lah, maka sifat bagi muzakkar dimuzakkarkan. Illa an yuqal dhukkira, ditazkirkan bi'tibari ta'wilihima bil wasfi, kerana diiktibarkan, kita takwilkan sebagai al-wasf. Wa kadza yuqalu fil ilmi, dan begitulah juga kita katakan pada masalah ilmu wal kalam nantilah. Haitsu qala fihima, sekira-kira berkata pada keduanya al-muta'alliq. Dia kata al-muta'alliq, al-ilmu al-muta'alliq, padahal sifat ilmu. Dak takwil lah dengan wasfun. Walam yakul al-muta'alliqatu. Musannif dia kata al-muta'alliqah. Sebab itu bahasa Arab ni kita kena luas sikit pembacaan, kena luaskan dada dan juga akal kita. Nampak tak? Okay. Habis. Walhasil khulasahnya annahu yasihu ta'nithu, sah untuk ditakniskan bi'tibari sifah, kerana i'tibar lafaz asalnya sifah dengan ta. Wat tadhkiru, dan sah juga ditazkirkan muzakkarkannya bi'tibari al-wasf, kerana i'tibarkan dia asal daripada kalimah al-wasf. Walikullin, dan setiap daripada minas sam'i wal basari, daripada sama' dan basar itu, thalathu ta'alluqatin, ada 3 ta'alluq. Sama' ada 3 ta'alluq, basar ada 3 ta'alluq. Apa dia? Tanjiziyun qadimun. Pertama, tanjizi qadim. Apa itu tanjizi qadim? Kok mana itu? Wa huwa ta'alluquhuma, iaitu berta'alluqnya sama' dan basar bidzatihi ta'ala wa sifatihi, dengan zat dan sifat Tuhan. Kerana zat dan sifat Tuhan qadim, maka sama' dan basar Tuhan, Allah melihat dan mendengar zat dan sifatnya sejak azali. Ini orang panggil tanjizi qadim. Wa suluhiyun qadim, yang kedua suluhi qadim. Wa huwa ta'alluquhuma bil mumkinatil mawjudat qabla wujudiha. Yang kedua ta'alluq suluhi qadim, layak dan boleh sejak azali. Yang ni berkaitan mana ni? Itu bertakluknya sama' dan basar dengan perkara mungkin yang akan ada, al-mumkinat al-mawjudat tu. Yakni al-mumkinat allati satujad, mumkinat yang lagi akan ada. Mawjudat ni i'tibar ma sayakum lah. Mumkinat yang ada, yakni yang akan ada sebelum ada dia. Jadi sebelum wujudnya makhluk ini, sama' dan basar Allah Ta'ala bertakluk dengan makhluk ini dengan sekira-kira takluk suluhi qadim, boleh dan layak. Banyak ni istilah ulama' kita, patut, padang patut, layak. Nak faham juga ni makna kudrat Tuhan mampu dan boleh untuk bertakluk dengan sekalian mumkinat sebelum ada. Tapi bertakluk tak bertakluk lagi lah, sebab tak ada lagi. Cuma dari segi adakah dia itu mu'attal, sifat tersebut jadi kita panggil unused, ataupun sifat tersebut dia tak pakai, bukan. Sifat tersebut sifat yang telah sabit bagi Allah Ta'ala, cuma belum menzahirkan kesannya lagi pada makhluk kerana makhluk belum ada. Maka adakah itu menunjukkan sifat itu tak ada faedah? Bukan. Ni nak menafikan ta'til sifat Allah Ta'ala ni.
Bahawa sifat Allah Ta'ala tetap ada dan bertakluk dengan makhluk. Tapi jenis takluk ni orang panggil suluhi qadim. Boleh dan mampu sejak azali bertakluk dengan makhluk yang nanti akan ada sebelum wujudnya. Tapi adakah bertakluk secara tanjizi sungguh tu? Tidak lagi, kerana tidak wujud. Wa tanjiziyun hadithun, dan tanjizi hadith. Wa huwa ta'alluquhuma biha, iaitu bertakluk sama dan basar dengan mumkinat yang mawjud ba'da wujudiha, selepas daripada ada. Bila dah ada dah Tuhan cipta, bertakluk langsung. Dia panggil tanjizi hadith. Langsung bertakluk. Tuhan dengar sungguh ti, dan Tuhan lihat sungguh ti makhluk-makhluk ini. Itu dipanggil tanjiziyun hadith. Qauluhu bi jami'il mawjudat, dengan sekalian perkara-perkara yang mawjud. Dengan sekalian perkara-perkara yang mawjud. Jadi rasanya kita berhentilah di sini untuk malam ini, insya-Allah, kerana dah masuk waktu. Insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.